Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat petang dah pukul 2 dah. Alhamdulillah, hari terakhir Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Masih lagi ramai pengunjung yang baru tiba di Pavilion PTS. Saya ucapkan selamat datang ke Pavilion PTS bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bersama kita di Pavilion PTS adalah seorang yang mungkin biasa tuan-tuan dan puan-puan lihat di kaca televisyen, bercakap tentang fiqh wanita, hal-hal keluarga, hal-hal kekeluargaan, nasihat ke ibu bapaan. Kali ini kami bawakan beliau bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Pavilion PTS bersempena perasmian buku baru beliau yang baru terbit oleh kumpulan media PTS dan telah disusun atur menjadi versi baru iaitu siri Tarbiyatul Aulad. Dan bersama kita pada petang ini adalah Ustazah Isfadia Muhammad Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar puteri kita yang cantik jelita, insya-Allah sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi Ustazah, hari ini Ustazah bersama dengan ramai orang nampak dah berhenti menantikan kata-kata daripada Ustazah. Mungkin ada yang peminat Ustazah yang selalu melihat di televisyen dan hari ini teruja untuk bersama-sama dengan Ustazah di Pavilion PTS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya akan menyerahkan mic ini untuk diserahkan kepada Ustazah. Seterusnya kita akan merasmikan juga buku baru Ustazah, empat buah buku dalam bentuk combo, siri Tarbiyatul Aulad, siri yang telah diperbaharui dan disusun semula oleh Ustazah Isfadia Muhammad Dasuki. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita dengarkan sendiri apa yang Ustazah ingin kongsikan, berkongsi mengenai buku baru ini, insya-Allah. Jadi saya serahkan mic ini kepada Ustazah untuk Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Syai. Dia tak shy cat pun tidak. Masya Allah, dia menjadi penceria kita pada petang ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudari, para pengunjung khususnya di Reruwai di mana kali ini booth PTS ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan ahlan wa sahlan dan saya rasa sangat-sangat teruja serta saya lah yang paling beruntung berjumpa dengan sahabat-sahabat semua yang berada di PTS ini. Saya yang paling bertuah melihat mereka yang mencintai ilmu, pemburu pengetahuan dan juga hikmah serta wisdom dalam kehidupan ini. Dan insya-Allah dalam beberapa waktu ini saya akan kongsikan apakah buku yang telah saya bersama-sama dengan PTS usahakan untuk tempoh 2 tahun Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pihak PTS yang memberikan ruang kepada kita pada petang ini dan seterusnya dalam tempoh 2 tahun ini bekerjasama ni nak hasilkan buku yang bertajuk pendidikan anak-anak. Dan buku ini ada 4 buah semuanya yang berada di hadapan saya. Dia bermula daripada warna biru, kemudian warna pink dan warna orange ataupun kuning. Selanjutnya adalah warna hijau. Jadi dia mempunyai hikmah ataupun falsafah yang tersendiri. Tetapi asalnya dia datang daripada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkenal, iaitulah Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Buku itu yang bertajuk Tarbiyatul Aulad fil Islam. Siapa-siapa yang biasa dengan pengajian Islam ataupun siapa-siapa yang belajar Islamic Studies, dia tidak akan hairan dia biasa dengar dengan tajuk Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dia biasa sangat. Oh, Tarbiyatul Aulad kan. Sampai saya teringat dulu saya sendiri menghadiahkan kawan-kawan lah, ada yang sempat tu, siapa yang berkahwin, jadi waktu
majlis perkahwinan dia, antara hadiah yang saya akan nak beri adalah buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dan buku itu telah ditulis pada tahun 1976. Telah diulang cetak beberapa kali ya, sehingga kan dia menjadi satu rujukan dunia ya. Seluruh dunia menjadikan buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ini sebagai rujukan untuk keibubapaan. Jadi seolah-olah kita nak kata kita tidak ada alasan kalau kita kata nak didik anak ni tak tahu cara lah kan. Macam mana cara Islam tak ada pun buku-buku Islam kita kata. Padahal ada daripada tahun 1976 lagi. Dan penulisnya sendiri iaitu Syekh Abdullah Nasir Ulwan, dia meninggal dunia pada tahun 1987. Ya, okey. Jadi buku itu masih lagi evergreen. Buku itu buku antara yang terbaik ya. Jadi rujukan, masya-Allah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Ini kembara Mahsyar. Ini penulis Kembara Mahsyar. Okey, honored to see you Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jadi 4 buah buku ini adalah hasil perbincangan kami, saya dengan pihak PTS, di mana kita nak lakukan sesuatu pembaharuan ataupun warna baru ataupun nafas baru kepada kitab yang sangat-sangat bernilai serta berhikmah ini, yang penuh dengan hikmah. Maklum apabila dia dalam bentuk kitab, kita rasa macam nak baca ni nantilah, tunggulah ada masa lah kan, ataupun mesti kena ada guru lah nak baca buku yang berkitab ini ataupun Tarbiyatul Aulad. Sebut nama Tarbiyatul Aulad pun macam dalamnya beratnya kan. Tapi alhamdulillah itulah dalam tempoh 2 tahun kita bekerjasama dengan pihak PTS. Jadi kita telah cuba memudahkan ya, ada dalam buku ni ada peta mindanya, ada ringkasan-ringkasannya, kita keluarkan gist ataupun topik-topik utama, konten yang paling padu kita ketengahkan terlebih dahulu supaya pembaca ataupun khususnya ibu bapa akan menikmati serta enjoy membaca buku kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Dan saya juga telah mengambil tanggungjawab untuk menyusun mengikut perkembangan anak-anak. Contohnya kan, kalau kita tahu perkembangan anak-anak ada berapa fasa perkembangan anak-anak kita. Siapa agaknya boleh jawab? Jawab sendiri ya. Tanya Ustazah, Ustazah lah jawab. Biasa macam tu kan. Okey, perkembangan anak-anak ni dia ada 4 fasa. Dan approach serta method kita pun kena berbeza, dia tak boleh sama sepanjang masa. Jadi yang pertama, of course, sebelum kita berkahwin ya? Jadi sebelum kita berkahwin itu pun sudah mempunyai persediaan atau kita panggil pra-perkahwinan. Jadi pra-perkahwinan itu fasa yang pertama, waktu mengandung sehinggalah kita melahirkan anak. Dan kemudian fasa yang kedua, sebab anak tu 7 tahun. 7 tahun yang pertama kita panggil. Kemudian fasa yang kedua adalah 7 tahun sehingga anak ini umur baligh. Itu fasa yang kedua. Kemudian fasa yang ketiga adalah waktu umur balighnya dia sehinggalah umur 21 tahun atau 17 tahun kita boleh kata. So lepas itu adalah 21 tahun ke atas. Dan setiap fasa anak-anak ini dia ada metod ataupun cara tersendiri. Kita tak boleh gunakan metod anak-anak tadika untuk anak-anak yang remaja ataupun anak-anak yang dah berkahwin ya. Sebab tu Saidina Umar radhiyallahu an dia berkata ya, kita ambil petikan katanya la'ib ibnaka sab'a, bermain dengan anak-anak kamu tu 7 tahun yang pertama bermain. Kemudian wa'adibhu sab'a, 7 tahun kedua, fasa yang kedua tu bagi dia peraturan, adab dan sebagainya. Kemudian wa'akhihi sab'a, kemudian berkawanlah dengan anak-anak ini 7 tahun yang ketiga. Summa alki hablahu ala gharibihi, dan kemudian bila dah sampai usia 21 tahun, biarkan anak-anak itu mengendalikan urusan kehidupannya. Jadi ada 4 fasa dan alhamdulillah kita nampak buku Tarbiyatul Aulad fil Islam ini dia memenuhi semua fasa. Cumanya kita keluarkanlah
menurut keperluan pada fasa-fasa berikut. Okey, jadi daripada satu buku ataupun 2 jilid, daripada 2 jilid, kalau kita tengok sebelum ini PTS dia ada 2 jilid. Jadi kita bahagikan pada 4. Yang pertama ini pendidikan perkahwinan dan fiqh anak. Jadi ini memang untuk 7 tahun yang pertama, bekalan buat ibu-ibu dan juga bakal pengantin. Boleh bincang dengan bakal suami, ya, dapatkan ilmu dulu sebelum berkahwin, ya. Boleh beli satu, lepas tu kongsi suami dan isteri. Dan bila dah berkongsi, tanya pula apa yang awak faham, apa yang saya faham, buat kesimpulan, ya. Sehinggalah persediaan untuk ibu-ibu mengandung dan ibu-ibu melahirkan. Lepas melahirkan macam mana? Macam mana akikah dia? Ada tulis kat sini. Nak khatankan anak ke tak? Tengok dalam panduan ini, ya. Jadi ada banyak isu-isu, kaedah-kaedah asas pendidikan sebagai contoh. So kami namakan ini sebagai pendidikan perkahwinan dan fiqh anak, termasuk penyusuan, ya, pemakanan dan sebagainya. Yang ini adalah 7 tahun yang pertama. Kemudian masuk 7 tahun yang kedua. Wah, Mawi nyanyi ke tu? Saya tak pandai nyanyi, minta maaf, ya. Ustaz boleh kot baca selawat tu nanti nak. Alright. Yang kedua adalah pendidikan keimanan dan akhlak. Yang ini untuk 7 tahun sehinggalah umur anak-anak itu 12 tahun ataupun 14 tahun. So kalau nak tahu, dalam ni pun ada dia punya table. Saya minta izin, ya, saya akan buka. Tengok panjang lah pula jadi peta dia ni kan. Gitu. Jadi fasa yang pertama, kemudian fasa yang kedua, anak-anak sampai umur 7 tahun apa kita nak buat, 7 tahun hingga 17 tahun dan 17 tahun ke atas. Jadi dia ibarat seperti benih yang kita tanam, kemudian dia membesar menjadi pokok, ya. Okey, jadi untuk yang fasa yang kedua ini, yang paling penting adalah pendidikan keimanan dan akhlak. Saya sering mendapat soalan daripada ibu ataupun bapa, ya. Dia tanya macam mana ni Ustazah nak didik iman pada anak-anak ni. Nak pastikan anak-anak kita ni ada iman. Cukup ke dengan IC dia? Cukup ke dengan sekolah agama? Cukup ke kita hantar dia pergi mengaji, ya? Belum tentu. Sebab iman ini adalah sudut pandang, falsafah hidup, gaya hidup, apa yang dia faham tentang kehidupan ini. Jadi itulah dia keimanan. Jadi bila dengan ada falsafah hidup dia, cara dia pandang hidup ini, baru dia boleh menterjemah, ya, setiap keadaan yang dia lalui, setiap manusia yang dia temui, maka dia akan terjemah, dia define menurut perspektif agama ataupun menurut perspektif Islam. Masya Allah. So nak bimbing anak-anak tu, Alhamdulillah, Syekh Abdullah Nasir Ulwan, dia ada buat, ya, satu topik yang cukup khusus tentang keimanan dan juga akhlak. So iman ini buah dia akhlak. Jadi kita tidak membezakan antara iman dan juga akhlak. Okay, contohnya kan ini pendidikan melalui teladan, kemudian melalui kebiasaan. Kebiasaan apa yang kita buat dekat rumah? Kalau kita contoh suka tengok cerita Korea, anak-anak kita memang akan sukalah dengan Korea. Makan makanan Korea dan dia buat dia ikut kebiasaan. Kemudian melalui nasihat, ya. Pendidikan iman, bagaimana Rasulullah SAW sendiri mengajar akidah dan juga iman kepada sahabat-sahabat kecil. Jadi kita tak tahu kan. Jadi Syekh Abdullah Nasir Ulwan dia kupas di dalam kitabnya yang sangat hebat itu. Dan kemudian pendidikan akhlak, bagaimana tanggungjawab untuk mendidik akhlak, dan apakah pula ancaman ataupun faktor-faktor runtuhnya akhlak anak-anak dan bagaimana kita nak mengatasinya. Allahu Akbar. Ini memang sebab anak-anak ini ibarat benih, memang kita kena jaga supaya tidak ada serangan daripada serangga ke ataupun penyakit-penyakit. Macam kalau pokok, penyakit pokok kan. Jadi anak-anak pun ada penyakit dia sendiri. Penyakit ialah kita panggil syakhsiyah ke, penyakit dari sudut pandang ke, penyakit keimanan ke, dan mungkin dia datang daripada diri kita, diri ibu bapa yang berpenyakit. So kita pun tidak tahu, maka
buku-buku ini, rujukan ini akan membantu kita untuk pendidikan, keimanan dan juga akhlak. Baik, kita ada 4 buah buku ni. Saya baru cerita pasal buku yang kedua, dan alhamdulillah dalam pesta buku pada kali ini, kalau tak satu buku ni RM45 harga dia, 4 buku jadi 180. Oleh kerana hari ini PTS dia berbesar hati, dia jual dengan harga RM140. Betul kan Syai? Mana Syai? 140 dia kata. Syazah dia kata hari ini 140. Saya tak tahu akan datang ya, tapi rasanya ini yang paling harga paling murah yang boleh kita dapati untuk satu set. Tapi boleh beli satu buah buku RM45, betul ke ataupun ada diskaun lagi? Ada diskaun juga? 9%. Okey. So jadi uniknya buku ini boleh didapati satu set, boleh juga didapati melalui buku ikut mana yang kita nak. Contohnya kita rasa macam 140 ni macam mahal sangat lah. Tak apa, saya nak beli satu je dulu. Tak apa, beli satu dulu, tapi tengok kalian berada di fasa mana. Mungkin kalian berada di fasa baru nak kahwin kan. Ambil yang warna biru dulu. Sebab di situ ada pendidikan, perkahwinan dan fiqh anak sedia. So lepas tu dah lahir anak tu, beli pula yang warna pink ya. Okey, itu akan datang ya. Jadi boleh beli sebuah ataupun boleh beli satu set sekali. So itu uniknya susunan ya, yang dibuat oleh pihak PTS. Okey, kita dah selesai dah buku warna biru, kita dah cerita berkenaan tentang perkahwinan dan juga fiqh anak. Buku warna pink, kita cerita macam mana kita nak membincangkan keimanan ya. Dan buku yang ketiga adalah pendidikan psikologi, mental dan fizikal. Buku ni agak-agaknya perlu pada umur anak-anak berapa tahun Okey, buku yang ini adalah buku pada fasa yang ketiga apabila anak-anak nak memasuki belasan tahun. So, saya faham ramai di kalangan kita ini, sama ada anak ke ataupun adik-adik kita ke atau diri kita sendiri, bila masuk umur belasan tahun ini, nombor 1 dia akan cari apa? Kawan. Nombor 2 dia akan fikir dia ni nak jadi macam siapa ya, macam kawan dia ke? Okay? Jadi untuk itu perlukan panduan khusus buat anak-anak itu dan juga buat ibu bapa. Jadi buku yang Tarbiyatul Aulad fil Islam untuk siri yang ketiga ini boleh ibu bapa sendiri baca ataupun anak-anak itu yang baca, terangkan pada ibu bapa balik. Jadi kalau contohlah ibu bapa tak ada masa untuk membaca kan, jadi minta anak-anak kita yang tingkatan 3, tingkatan 4 tu kan, cuba baca deh bab yang ini deh, okay, kita baca buku, lepas tu nanti ringkaskan bagi tahu pada mak balik nanti terangkan. Jadi dia sendiri akan terangkan, dan bila dia terangkan sebenarnya pendidikan psikologi, mental dan fizikal ni akan kembali balik kepada diri anak tu. Jadi tak semestinya kita baca, kita nak faham, lepas tu kita nak serapkan pada diri anak-anak kan. Tapi jadikan ia sebagai satu rujukan keluarga, di mana ahli keluarga kita ini boleh jadi asbab, ada topik, ada tajuk, ada fokus untuk dibincangkan bersama di dalam keluarga kita. Sebab kita pun bukan pandai sangat kan, tapi sekurang-kurangnya ada rujukan yang boleh kita lihat dan kita baca. Yang menarik sekali dalam pendidikan psikologi, mental dan juga fizikal ini, kita fokus kepada perkembangan perasaan emosi anak-anak ya. Perasaan malu contohnya, perasaan takut anak-anak remaja kita, rasa rendah diri dia, ada sifat dengki pula kan, kawan tu lebih bagus lah daripada kita ni, macam mana nak buat dan kemudian marah, yang ni selalu banyak orang tanya, macam mana nak kawal marah ni, anak saya temper. Saya pun temper juga okay. Ataupun saya taklah temper tu, anak saya temper, macam mana nak buat? So di sini pendidikan psikologi perlu ada untuk membantu anak-anak kita memahami emosi dia. Kita kadang-kadang tak faham, tapi bila ada buku-buku seperti ini, dia akan membantu kita mesra dengan emosi ataupun perasaan seseorang. Dan bila kita kenal dan faham dan dah mesra, kita tahu macam mana nak mengendalikannya. Tapi kalau kita sendiri keliru, aku ni marah ke aku penat kita tak tahu, tapi asyik nak marah saja kan. Kita ni marah sebab apa? Tak tahu. Kita ni marah ke penat?
berapa penat. So kalau penat, dia punya keputusan adalah rehat dulu. So kalau marah, tanya balik kenapa marah. Jadi di sini alhamdulillah buku ini dia memberikan kita panduan. Contoh lagi, analisa tentang punca gejala sosial. So jadikan dia sebagai topik lepas solat ke anak-anak ke kan. Jadi sebab kita nak bercakap ni tak pandai sangat. Okey, jadi ambil buku ini, ambil topik yang ada di dalam buku ini dan kemudian kita jadikan dia sebagai satu sesi perbincangan bersama dengan keluarga. Okey, ada lagi antara gejala-gejala yang tersebar yang sangat dikhawatiri oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Antaranya gejala merokok. Sekarang tak ada gejala merokok, gejala vape. Vape. Betul kan vape kan? Okey. Merokok. Okey, jadi gejala itu sangat menakutkan bagi umat Islam. Macam mana kita nak atasi? Sebab inilah maklum ayah dia pun merokok juga, tak merokok pun vape juga kan. Masya Allah. Okey, bagus Aida, bagus kan. Ini pancung je dia. Sihat Aida, sihat Alif. Masya Allah, macam kenal aja. Okey, begitu juga dengan masalah seterusnya, masalah alkohol, dadah, ketung, ganja pada hari ini ya. Dan juga fenomena yang kita tidak suka, antaranya salah laku seksual dan sebagainya. Bagaimana kita nak tangani? Dan alhamdulillah buku ini kita ambil ekstrak daripada Syekh Abdullah Nasir Ulwan, Tarbiyatul Aulad. Kandungan dia memang kita tak ubah walau sedikit pun, tetapi telah disusun semula menurut perkembangan anak-anak kita. So teenagers bila cerita pasal benda-benda ini, kadang-kadang kita tidak ada reference ataupun guideline yang betul-betul boleh membantu dia kan. Tapi kalau dah ada ni, kita tunjuk pada anak-anak kita, jadi dia pun kata, oh lah betul lah, ulama pun cakap macam ni kan. So apa panduan kita selain daripada pandangan ulama. Begitu juga tanggungjawab pendidikan fizikal. Anak-anak kita yang perempuan contohnya, time period, time tu lah sakit kan. Dia panggil apa, sakit senggugut ke semungut. Nah, sakit senggugut lah, sakit migraine lah ya. Jadi itu merupakan perkara yang perlu kita titik beratkan. Apakah saranan-saranan ya yang boleh kita berikan tentang makan minum, tata cara dia dan sebagainya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Dia telah mengupas dengan baik sekali dan kami himpunkan dia di bawah pendidikan psikologi, mental dan fizikal. So tengok warna kuning, kuning tu maksudnya apa? Macam berhati-hati, berhati-hati. So berhati-hati dalam fasa pembesaran ataupun development seseorang. Maka fasa yang paling berhati-hati adalah fasa remaja. So sebab tu kita tandakan dengan warna oranye ataupun warna kuning. Jangan terus jalan je kan. Okey. So bila selesai, alhamdulillah pada fasa yang pertama itu biru. Ini sesuai untuk Aida dan Alif. Okey. Yang kedua, fasa yang kedua untuk keimanan dan akhlak. Ibu-ibu siapa yang baru melahirkan sehingga anak umur 7 tahun, yang ini sangat penting. Terapkan disiplin, macam mana nak sebut disiplin pada anak-anak, iman. Ini bukunya ya. Okey, kemudian yang ketiga, siapa-siapa yang ada anak remaja, anak-anak yang mempunyai cita-cita yang besar dan kemudian mereka ini sangat ceria ya. Jangan kita murungkan dia atau streskan dia. Hiasilah diri dan jiwa mereka itu dengan psikologi, memahami psikologi mental, keperluan fizikal mereka. So Syekh Abdullah Nasir Ulwan, dia telah meletakkan poin-poin dan konten yang sangat-sangat penting buat anak-anak kita dalam buku ini. Saya tak ubah apa pun, ya, tapi alhamdulillah pihak BTS dan kami keluarkan poin-poin utama yang boleh dijadikan rujukan ya untuk anak-anak kita. Okey. So kemudian yang terakhir warna hijau, green maksudnya go. Dan go jangan tak faham. Green go. Okay. Alif pun pakai baju warna hijau, green. Okey, untuk yang warna green ini, go maksudnya this is the time whereby we can release our children to the society. Maksudnya anak kita telah bersiap sedia untuk masuk dalam masyarakat. Waktu inilah dia boleh ada akaun Facebook dia ke, akaun Instagram dia ke, akaun TikTok dia ke, boleh sudah. Sebab apa? 3 fasa telah selesai.
So once dia habis yang ini, dia sudah boleh kita tolong bukakan akaun. Nak buka akaun apa ni? TikTok. Boleh. Nak pergi apa, nak buat apa, nak ada media sosial dia sendiri kan, apa lagi Instagram, nak jadi YouTuber lah kan. Jadi itu adalah waktu yang sesuai sebab dia dah ada pendidikan sosial dan potensi diri. Dia tahu bila dia buka akaun itu tujuannya untuk apa. Bukan untuk suka-suka saja, bukan untuk dapat like saja, tapi dia mempunyai tanggungjawab dan juga amanah perlu memberi kesan dan impak kepada masyarakat. Dia perlu menjadi the best person ataupun yang Nabi sebut mesti menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi apa yang dibincangkan dalam buku Warna Hijau Pendidikan Sosial dan Potensi Diri Anak-anak ini selain daripada Cikin tu boleh buka dia punya peta ni kan, supaya nanti kalau ada orang lalu dia boleh nampak. Okey, so kita cukup ni. Baik, yang dibincangkan tengok sikit dalam buku yang warna hijau yang last kali, yang ni untuk anak-anak umur 17 tahun ke atas. Banyak berkaitan tentang minta maaf sebut pendidikan kejantinaan atau kita panggil pendidikan seks. Menurut Islam, kita selalu kata itu pendidikan tak bagus lah, pendidikan tak baik lah kan. Padahal kita tak nampak pun apa dia yang dalam Islam. Jadi yang dalam Islam dah ada dah dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam. So saya rasa inilah masanya untuk kita menyelami. Dan Masya Allah bila cerita pasal pendidikan seks ini, dia cerita tentang adab minta izin, jaga pandangan kan, kemudian menjauhi segala bentuk yang boleh membawa kepada salah laku seksual, hukum hakam sesudah balik, kemudian perkahwinan ya, kemudian adab ataupun cara kita berterus terang dan sebagainya lah. Dan seterusnya tanggungjawab pendidikan sosial. So apa yang dia perlu ada di dalam masyarakat. So kalau dia dah pegang akaun Facebook ataupun akaun Twitter ataupun dia dah ada akaun media sosial, sebut je lah apa-apa, TikTok ke kan, okay, maka dia perlu ada beberapa prinsip ataupun karakter yang penting. Pertama, ketakwaan. Jadi macam mana dengan menceburi media sosial atau nak jadi YouTuber tu, dia boleh meningkatkan ketakwaan dia. Tak mustahil orang kata apa lah Fazal ni takwa dengan YouTube. Yes, boleh je kaitkan YouTuber itu dengan ketakwaan. Sebab kita perlukan konten, bukan konten yang merapu. Kita perlu ada konten-konten yang bermakna, yang boleh menghidupkan jiwa ya? Yang menghidupkan jiwa manusia, menghidupkan jiwa orang lain, menghidupkan jiwa diri sendiri. Kalau tak, dia akan jadi stres. Okey, seterusnya persaudaraan. Bagaimana dengan media sosial itu dia boleh hidupkan persaudaraan, silaturahim ataupun ukhuwah. Kasih sayang, macam mana dia sebarkan kasih sayang pula ya? Dan seterusnya mengutamakan orang lain. Ini macam mana? Pemaaf, berani. So itu antara sifat-sifat, sikap-sikap yang perlu ada pada anak-anak ataupun individu semasa dia menceburi masa ataupun masyarakat. Dan seterusnya last yang ni adalah memelihara hak-hak orang lain dan juga menjaga adab-adab sosial. Jadi kita nak anak-anak kita pada hari ini adalah sebahagian daripada pembina masyarakat, bukan peruntuh masyarakat. Kita nak anak-anak kita ini memudahkan urusan-urusan masyarakat, bukan membebankan masyarakat. Tapi dia mesti datang daripada rumah-rumah ataupun keluarga yang sihat. Dan keluarga yang sihat, keluarga yang sejahtera. Keluarga yang baik adalah keluarga yang mempunyai konten yang baik. Maka konten yang baik itu tidak boleh lari ya, daripada saranan ataupun bimbingan perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita kena hidupkan keluarga kita dengan keluarga Al-Quran. Jadi generasi Al-Quran, generasi yang mencintai Nabi, mencintai solat ya. Kalau macam hari ini kita diberitahu bahawa 80% tidak solat kan. Jadi Alhamdulillah kan, semua kat sini PWTC, di PTS semua dah solat kan, solat Zuhur dah. Alhamdulillah. Baik, jadi itu merupakan satu kebanggaan dan kelebihan seandainya kita lihat anak-anak kita ini boleh menjaga solat tanpa kena suruh. Jadi macam mana nak buat? Dia perlukan pembudayaan di dalam rumah. Mereka belajar betul, mereka belajar solat. Belajar dekat mana? Dekat sekolah.
exam peperiksaan berjaya tu dapat 80%, dapat A untuk subjek agama tu ataupun untuk subjek solat. Kuis pasal solat semua ada dalam tangan, boleh jawab dengan mudah. Berapa rukun solat? 13 Ustazah, dia kata. Tapi saya tambah 1, 13 plus 1. Apa yang satu tu? Lipat sejadah, dia kata. Cukup boleh jawab tu dalam kertas peperiksaan. Tapi tengok solat ke tak? Tak solat. Sebab apa? Sebab pada fasa pembudayaan di rumah yang tidak ada. Dan kita pula duduk dekat rumah, banyak ikut perasaan kita. Kita tidak ikut apa yang harus ada di dalam Al-Quran. Jadi maka pendidikan anak itu dia jadi apa? Rentak dia mendidik anak ikut perasaan. So ikutlah mood kita. Hari ni mood kita baik, baiklah anak tu kan. Kalau tak baik maka tak baiklah. Jadi anak tu pula yang kena. Jadi itulah orang kata mangsa lah pula. Pendidikan kita perlu ikut Al-Quran, bukan ikut perasaan, bukan ikut warisan. Jadi mudah-mudahan ia boleh membantu kalian. So alhamdulillah hanya untuk di PWTC ini, di pameran buku ini, kita offer untuk satu set 4 buah buku RM140 dan oleh PTS. Dan kalau harga sebenar RM145, campur tambah jadi 90, kalau 4 jadi 180, kurang RM40. So ini merupakan satu pelaburan yang cukup baik buat kita. Saya ada bincang dengan beberapa orang sahabat-sahabat sebelum ni. Saya minta dia tengok. Jadi bila dia tengok, dia kata, Ustazah, dia kata ini bukan untuk orang, bukan anak-anak ni, ini untuk saya. Jadi ini juga boleh membantu membina kita kerana dia sangat lengkap. Dia kalau perasan kalau you all perasan, dia mempunyai 4 fasa ataupun 4 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep keimanan, konsep yang kedua adalah konsep ibadah, konsep yang ketiga adalah akhlak, konsep pendidikan seksual atau pendidikan seks melalui Islam atau kejantinaan, dan akhir sekali adalah bagaimana akhlak dengan masyarakat. Jadi masya-Allah boleh dapatkan ikut keperluan ataupun fasa yang ada di dalam keluarga kita. Baik, Syai, ada masa lagi atau macam mana Syai seterusnya? Ataupun ada soalan ke daripada pihak pengunjung? Okey, saya nak jemput Ustaz Muhyiddin, buah hati saya, yang banyak memberikan sedikit bimbingan, banyak memberikan bimbingan dan juga panduan untuk saya bersama-sama dengan PTS mengeluarkan ataupun menyusun kembali buku daripada Dr. Abdullah Nasir Ulwan ini. So kita dengar apa kata Ustaz Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rakan-rakan teman-teman pengunjung Pesta Buku di PTS. Jadi alhamdulillah usaha yang diusahakan sekian masanya, alhamdulillah sudah berada di hadapan tuan-tuan puan-puan. Dan apa yang saya dapat berikan komen tentang buku berbanding dengan buku yang kita keluarkan sekarang, ia mudah untuk difahami kerana buku ini sudah dibahagikan kepada 4 segmen dalam pendidikan anak-anak. Kita tahu dalam kita mendidik anak-anak ini satu cabaran yang besar, bukan masalah. Itu semua perkara biasa yang dialami oleh individu yang bernama ibu dan ayah. Dan apabila kita melihat itu suatu cabaran, maka kita berusaha untuk bagaimana kita nak menangani cabaran tersebut dengan cara terbaik. Alhamdulillah, buku yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan ini memang sangat menarik, sangat cantik dengan kandungannya yang semuanya bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menjadikan ianya suatu bentuk pendidikan Rabbani bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Memang kita tahu dalam mendidik kita selalu tengok bagaimana negara maju di barat, contoh dia, ataupun kita melihat bagaimana cara didikan yang dilakukan oleh orang-orang di timur, mungkin atuk nenek kita, pengalaman mereka betul. Itu semua adalah suatu pengalaman yang berharga.
namun suatu yang tidak boleh dinafikan, sesuatu yang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin itulah yang terbaik untuk kita. Kerana apa? Kita ini dicipta oleh Allah, maka apa-apa yang didatangkan daripada Al-Quran dan Sunnah pastinya terbaik untuk diri kita. Bukan sekadar di dunia, malah yang penting ialah di akhirat nanti. Anak-anak ini merupakan pelaburan yang sangat berharga dalam kita melalui kehidupan yang akan datang. Jadi saya sentiasa bersama dengan Ustazah dalam menyusun, menyunting, kemudian mengambil fakta-fakta utama untuk diketengahkan agar ia mudah difahami. Memang kalau kita nak baca buku, yang pertama sekali kita akan tengok kandungan dia apa, menarik ataupun tidak. Bila kita bagaimana untuk kita nak dapatkan kefahaman daripada buku tersebut. Jadi alhamdulillah dengan grafik yang sangat menarik, kita dah secara langsung kita dah faham kontennya. Buku ni ada 4 segmen utama. Segmen yang pertama berkaitan dengan perkahwinan. Itu bukan persiapan untuk menjadi ibu bapa. Artinya kita faham bila nak jadi ibu bapa, sebelum berkahwin, ilmu itu sudah perlu ada di dalam minda kita. Bukan baru dah berkahwin, dah ada nak, baru nak cari-cari. Tak salah, memang kena cari. Tapi bila kita dah prepare lebih awal, maka ia akan menjadikan proses mendidik keluarga, mendidik anak-anak itu akan berjalan dengan baik. Jadi itulah sedikit daripada saya sebagai pengenalan tentang buku ini. Memang saya sangat sarankan kepada semua yang hadir, setiap ibu bapa mesti ada buku ini sebagai panduan bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar-benar menepati yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian, terima kasih. Baik, jadi tu jelas ya. Ustaz kata satu rumah, satu buku, satu set buku wajib beli dulu, baca kemudian. Okey, dan insyaAllah kita akan melancarkan buku julung-julung kalinya, Tarbiyatul Aulad, yang telah diperbaharui ataupun yang telah diberi warna-warna baru oleh karangan Dr. Abdullah Nasih Ulwan. So saya serahkan kembali pembesar suara ini kepada Syai untuk meneruskan majlis kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Sebenarnya perkongsian Ustazah hari ini macam dah menerangkan hampir keseluruhan isi buku ini. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan yang dengar hari ini dah mendapat manfaat. Bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang baca, terokai, fahami, siap buat tagging, buat nota, memang saya rasa itu dah cukup, dah sangat terbaik. Okey, alhamdulillah. Jadi seperti yang kita dah maklumkan tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kami akan minta Ustazah untuk melancarkan 4 buah buku ini, di mana Ustazah boleh berdiri diiringi oleh Cik Puan Ashikin. Okey, Ustazah akan menandatangan frame yang kami sediakan dengan 4 cover buku terbaru ini. Dan seterusnya Ustazah akan menandatangani buku-buku Cik Puan yang telah dapatkan siri Tarbiyatul Aulad yang terbaru daripada susunan Ustazah Isfadiah. Okey, insyaAllah kita jemput Cik Puan Ashikin untuk mengiringi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita telah minta Ustazah Isfadiah sendiri bersama-sama dengan kita di Pavilion PTS merasmikan buku beliau yang baru diterbitkan oleh kumpulan media PTS, di mana ada 4 buah kesemuanya lengkap dalam bentuk combo, seawal daripada perkahwinan yang pertama, yang permulaan, sehinggalah bagaimana mendidik apabila anak-anak sudah dewasa.
nanti selesai saja Ustazah menurunkan tanda tangan beliau di frame yang mempunyai cover 4 buah buku beliau, bermakna secara rasminya buku ini telah diterbitkan untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah akan berada dengan kita untuk kita bertemu dengan para pembeli yang telah mendapatkan buku Siti Tarbiyatul Aulad ini. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan tanda tangan Ustazah dan bergambar dengan Ustazah, boleh beratur dan koyakkan plastik terus supaya sampai di Ustazah cepat dapat kita tanda tangan buku tu, insyaAllah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini buku Ustazah Isfadia yang kita bawakan di Pavilion PTS yang baru terbit kurang daripada 1 bulan. Beberapa hari sebelum Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bermula, kami telah menerima makluman daripada tim produksi bahawa buku ini telah tiba di gudang kumpulan media PTS. Kami terus pakat, kita bawakan ke Pavilion PTS dan bagi harga istimewa kepada pengunjung yang dapatkan di Pavilion PTS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 4 buah buku ini datang dalam bentuk combo dengan harga 140, dan saya tegaskan bahawa buku ini hanya boleh didapatkan dengan harga sedemikian di Pavilion PTS bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur sahaja. Jadi jangan